Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad. Peruntukan Kementerian Pembangunan serta Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bagi tahun kewangan 2024-2025 diluluskan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Juga hadir ialah Yang Berhormat Bin Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Abdaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Ong Othman, Menteri Hal Agama. Tuan Yang Terutama berada di negara ini bagi lawatan kerja sempena bulan Ramadan selama 3 hari bermula 18 Mac. Pada majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertukar-tukar pandangan bersama Tuan Yang Terutama tentang perkara-perkara berkepentingan bersama dan untuk meneroka peluang-peluang kerjasama khususnya dalam memperkasa belia serta mengenai bantuan kemanusiaan antarabangsa, antaranya penghantaran bantuan kemanusiaan dalam bentuk barangan makanan ke Palestin secara airdrop hasil kerjasama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerajaan Hashimiyah Jordan baru-baru ini. Tuan Yang Terutama turut mengongsikan pengalaman Republik Singapura dalam menghantar bantuan sedemikian ke Palestin sebelum ini. Peruntukan bagi 2 buah kementerian diluluskan pada hari ke-15 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara meluluskan peruntukan Kementerian Pembangunan berjumlah lebih RM345 juta serta Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berjumlah lebih RM85 juta. Sidang juga mendengarkan mukadimah peruntukan Kementerian Kesihatan. Dewan yang bersidang bagi hari ke-15 memulakan perbahasan dengan penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai skim rancangan perumahan negara dan skim tanah kurnia rakyat jati yang ditimbulkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Rumah-rumah ini dikurniakan dengan harga subsidi lebih 60% dari harga sebenarnya kos bagi sesebuah rumah tersebut. Harga yang dibayar setelah menerima rumah-rumah kurnia tersebut adalah kurang dari separuh harga asal kos pembinaannya. Penerimaan anugerah rumah kurnia ini diberikan ruang masa sehingga 30 tahun membayar balik harga yang kurang dari separuh tersebut. Jika dibuat perbandingan, rasanya tidak ada contoh perbandingan di tempat lain. Disediakan tanah, rumah bersubsidi, kurang dari separuh harga kos dan pembayaran sehingga 30 tahun. Dan pembayaran tidak ada charges, interest dan sebagainya.
Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Pembangunan, sidang mendengarkan mukadimah Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad dalam mukadimahnya antara lain mengongsikan beberapa kemajuan utama dan hasil sejak 4 tahun kebelakangan yang akan terus dicapai. Salah satunya adalah di bawah bidang kebeliaan. Purata 13% peningkatan dapat dilihat berkaitan dengan penglibatan belia setiap tahun dengan purata lebih 50,000 orang belia telah terlibat dalam pelbagai program pembangunan kapasiti. Purata 4% peningkatan inisiatif atau aktiviti yang diterajui oleh belia pada setiap tahun. Purata 30% peningkatan usahawan belia dengan bisnes permulaan atau bisnes startups yang menjana hasil pendapatan melebihi RM930,000 secara menyeluruh. 13 orang petani dan peladang daripada kalangan belia di bawah program pertanian dan perladangan telah mengusahakan 55 hektar tanah dan menjana sejumlah 208.28 tan pengeluaran padi bernilai lebih RM550,000. 5 fokus strategi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berteraskan kepada usaha pengupayaan, pemerkasaan dan penglibatan iaitu bidang kemasyarakatan, kebeliaan, kesukanan, kebudayaan dan memastikan perkembangan sistem dan proses yang efisien, efektif dan tepat. Bagi strategi dalam bidang kemasyarakatan, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan seterusnya menjelaskan. Habis sekolah terus mengembang maju masyarakat cemerlang, bersatu padu, resilient dan pemedulian yang memberi fokus kepada membasmi kemiskinan dan meningkatkan mandiri serta sosioekonomi golongan-golongan sasaran. Sejumlah RM23.6 juta telah diperuntukkan bagi program mengembang majukan masyarakat progresif termasuk penambahbaikan prasarana dan kemudahan yang merangkumi RM12.9 juta bagi bantuan, geran, pemindahan dan subsidi. Di samping mempertingkatkan penyediaan keperluan asas dan kemudahan sosial yang lain, kementerian ini akan terus memberikan penekanan kepada meningkatkan lagi penyelarasan program-program intervensi yang disasarkan merentas sektor. Mengenai bidang kesukanan, penekanan diberikan ke atas kajian semula peranan sukan dalam pembangunan masyarakat dengan meneliti 6 objektif utama. Iaitu pertama, meningkatkan penglibatan masyarakat dalam pengalaman gaya hidup sihat, aktif dan cergas sepanjang hayat secara inklusif. Kedua, memperluas perkongsian pelaburan swasta atau pertubuhan bukan kerajaan untuk membantu dalam pertubuhan model pembiayaan dan meningkatkan pendapatan sektor kesukanan. Ketiga, memanfaatkan media sosial, mempromosikan peranan sukan dalam gaya hidup sihat, kesihatan mental dan fizikal. Keempat, meningkatkan pemerkasaan dan penglibatan golongan OKU dengan meningkatkan bantuan prasarana dan akses kemudahan sukan. Kelima, mendukung pelancongan sukan dengan menggalakkan penganjuran kejohanan dan festival sukan serantau dan antarabangsa. Dan keenam, mengkaji kesesuaian indeks pembangunan sukan bagi mengukur kemajuan dan impak sukan kepada sosioekonomi negara. Beberapa isu di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan turut mendapat perhatian Dewan. Antaranya usaha meningkatkan platform bagi belia berbakan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Lele Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Ini respon Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan adalah seperti projek pemasangan sistem solar ke rumah-rumah terutamanya dalam mengeluarkan orang-orang menerima bantuan. Projek RKN 12 ini iaitu Creative Cultural Industries, CCI dan Community Libraries. Projek ini adalah bagi membaik pulih dan menaik taraf
dua bangunan, iaitu bangunan bekas Ibu Pejabat Radio Television Brunei dan bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Bandar Seri Begawan yang dicadangkan untuk dijadikan sebagai hub industri kebudayaan dan kreatif CCI dan perpustakaan community library. Projek ini disatukan adalah bagi keperluan mewujudkan Akademi Seni Budaya Brunei. Kedua bangunan berkenaan dihasratkan mengukuhkan infrastruktur kebudayaan dan kesenian di negara ini yang penuh dengan dinamik lagi kreatif, terutama kepada belia-belia negara. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menjelaskan mengenai perancangan kerajaan menjadi tuan rumah sukan bertaraf antarabangsa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Othman. Pada tahun 1000 apabila menjadi tuan rumah kepada sukan-sukan yang besar seperti ini, ianya banyak melibatkan tenaga kerja dari segi jawatan kuasa dan juga paling utama sekali dari segi infrastruktur yang sedia ada. Kriteria dan kualiti ataupun kriteria minimum lah dari segi keselamatan dan sebagainya bagi ketani menggunakan infrastruktur ketani adalah berubah mengikut keadaan semasa. Jadi pada kesimpulannya, untuk ketani bersedia menganjurkan sukan-sukan yang berskala besar seperti ini memerlukan infrastruktur yang baru. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dewan mendengarkan mukadimah perancangan dan hala tuju peruntukan Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Wawad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dalam mukadimahnya antaranya menggariskan Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Status kesihatan yang baik secara langsung memberikan kesan dan impak positif dari pelbagai aspek seperti produktiviti pekerjaan, pengurangan beban belanjawan rawatan, pendapatan perniagaan, pencapaian tahap pendidikan, peningkatan jangka hayat dan kualiti kehidupan secara amnya. Menyentuh mengenai penggunaan peruntukan dengan berhemah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan bagi penduduk dan rakyat, Kementerian Kesihatan sentiasa komited kepada pendekatan-pendekatan yang kos efektif dengan berpandukan konsep value-based healthcare dalam menyampaikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang cemerlang. Dalam memperkukuhkan perkhidmatan rawatan kesihatan mental serta meningkatkan pengetahuan dan kefahaman orang ramai mengenainya, Menteri Kesihatan berkata beberapa inisiatif telah dan giat diusahakan. Bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkepentingan bagi kumpulan-kumpulan sasaran tertentu dan untuk mengurangkan maupun menghapuskan stigma terhadap kesihatan mental yang boleh jadi penyebab seseorang tidak mendapatkan bantuan. Penerbitan buku panduan seperti e-book Student Wellness, A Mental Health Guideline for Students dengan kerjasama sebuah badan bukan kerajaan, Jiwa dan buku panduan doa-doa dan zikir untuk kesihatan mental dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan ataupun KUPUSB. Pelaksanaan visi Kementerian Kesihatan memfokuskan 5 bidang keutamaan, salah satunya menaik taraf fasiliti. Keutamaan pertama, menaik taraf fasiliti termasuk pemeliharaan bangunan, peralatan perubatan di hospital-hospital, pusat-pusat kesihatan dan klinik-klinik kerajaan. Projek-projek penaik tarafan Kementerian Kesihatan yang dirancang adalah dikendalikan dengan mempertimbangkan kaedah yang kos efektif dan inovatif, terutamanya dalam memperbaiki proses pemeliharaan dan pembekalan peralatan-peralatan perubatan. Di antara perkara yang diberikan keutamaan adalah menaik taraf infrastruktur kritikal di hospital dan pusat-pusat kesihatan yang sudah usang dan yang memerlukan peningkatan atau pembaikan.
Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung Rabu 20 Mac pukul 10 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam dan pukul 11 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Bulan Ramadan terus disebarakkan dengan pelbagai aktiviti keagamaan. Perincian mengenainya selepas ini. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura berusaha mengukuhkan kerjasama dalam perkhidmatan agama. Pengukuhan kerjasama tersebut dibincangkan semasa kunjungan hormat Tuanan Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Republik Singapura kepada Yang Berhormat Pihak Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awadaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Wang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan semalam di Bandar Seri Begawan. Semasa kunjungan hormat, kedua-dua pihak berbincang mengenai pengukuhan kerjasama dalam perkhidmatan agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Tuanan Terutama Lawrence B. Syohun, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama semalam menunaikan sembahyang fardu Isya dan sembahyang sunat tarawih serta witir berjemaah di Jamiah Sri Hasnil Bolka, Kampung Kiarung. Menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, Menteri Hal Ehwal Agama dan Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli hadir bersama Pengarah Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengarah Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan yang berbahagia Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Agama Islam Singapura. Kementerian Hal Ehwal Agama awal pagi tadi juga mengadakan aktiviti Qiyamul Lail di Masjid Az-Zakirin Meragang. Menyertai Qiyamul Lail Yang Berhormat Pihak Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Wang Badaruddin, Menteri Hal Ehwal Agama dan Datin dan Tuanan Terutama Masagos Zulkifli dan isteri. Majlis diselajurkan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah. Rombongan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Republik Singapura pagi tadi mengadakan kunjungan hormat kepada Mufti Kerajaan. Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin di Darul Ifta Brunei Darussalam, Jabatan Mufti Kerajaan di Ibu Negara. Kunjungan diakhiri dengan lawatan ke Perpustakaan Islam Brunei Darussalam PIB. Bersempena bulan Ramadan, Kementerian Kesihatan petang tadi mengadakan majlis bertadarus, tahlil dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis diadakan di Surau As-Salam, Hospital Pengira Muda Mahkota, Pengira Muda Yang Mutadibilah, daerah Tutong. Rombongan bertadarus diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Ia merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan kementerian berkenaan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah.
Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 6 anak yatim daripada warga kaki tangan hospital tersebut. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi meneruskan lagi Majlis Tadarus Al-Quran bersama Majlis Perundangan Mukim dan Kampung di Masjid Kampung Selangan. Hadir Awang Salminan bin Haji Burun, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan penyampaian derma kepada 17 anak yatim dan penyampaian wakaf bagi kegunaan masjid. Ini diikuti dengan tadarus, tahlil dan doa selamat. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan program bertadarus di masjid. Dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Muzium-Muzium, program berlangsung di Masjid Suri-Suri Begawan Raja Piranak Damit, Kampung Manggis Madang. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai. Menyertainya setiausaha tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program turut dikendalikan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan. Juga diadakan penyerahan sumbangan wakaf. Sebagai usaha meningkatkan lagi ibadah dalam merebut ganjaran besar semasa bulan Ramadan, para pegawai dan kaki tangan wanita Kementerian Hal Ehwal Agama pagi tadi mengadakan majlis tadarus. Aktiviti tahunan tersebut diadakan di Masjid Al-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Bacaan surah Al-Fatihah dikepalai oleh Datin Haji Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis umpama ini dihasrat dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan pegawai dan kaki tangan wanita Kementerian Hal Ehwal Agama. Penglibatan mu'alaf dalam sama-sama menyemarakkan bulan Ramadan diteruskan melalui majlis tadarus, berbuka dan sembahyang sunat tarawih serta witir bersama para mu'alaf di daerah Tutong. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di kelas bimbingan mu'alaf Batang Mitus Kebia, daerah Tutong. Mengetuai rombongan Dayang Hajah Zunaina binti Haji Gunung, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Atur cara majlis termasuk penyerahan buku panduan sembahyang sunat tarawih dan witir, siri bimbingan mu'alaf dan ratib al-atas siri bimbingan mu'alaf. Majlis dikendalikan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, kebajikan mu'alaf dan unit dakwah daerah Tutong. Projek pembersihan Sungai Brunei merupakan usaha kerajaan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan dalam meningkatkan keberkesanan pembersihan Sungai Brunei secara menyeluruh hingga ke kawasan perairan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin bagi tempoh 3 tahun. Projek melibatkan penggunaan teknologi bot terkini dan berkeupayaan tinggi yang lebih efektif dan efisien dalam pengutipan sampah termasuk 2 trash skimmer bot. Kemarin diadakan majlis pelancarannya di Jati Darussalam, Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Rasminya disempurnakan oleh Dr. Deng Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Juga diadakan demonstrasi pengendalian bot berkenaan bagi mengutim sampah-sampah terapung di Sungai Kedayan. 69 anak yatim menerima sumbangan melalui projek Jalinan Kasih ke-16 yang diadakan secara berasingan lewat petang kemarin. Penyampaian sumbangan diadakan semasa majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim. Pada majlis yang berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara, 30 anak yatim diraikan. Antara yang hadir, Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah radio televisyen Brunei. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim. Sementara itu, 39 anak yatim juga diraikan pada majlis yang sama yang diadakan di sebuah kafe di Kampung Salar,
Jalinan Kasih merupakan projek tahunan Radio Televisyen Brunei melalui bahagian rancangan radio yang dihasrat mempromosi dan mendukung usaha kerajaan dalam mewujudkan budaya kehidupan bermasyarakat yang penyayang dan prihatin kepada golongan yang memerlukan. Empat 45 pelajar sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang memperoleh grade A dalam semua mata pelajaran penilaian sekolah rendah PSR tahun lepas pagi tadi diraikan dalam Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang PSR. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Abdullah alias Dola bin Haji Ahad, penolong pengarah urusan perkhidmatan korporat yayasan. Majlis antara lain bermatlaman bagi menyunting semangat para pelajar untuk terus memperoleh kecemerlangan dalam bidang akademik. Majlis berlangsung di Dewan Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Print Plus Narayan Berhad menandatangani perjanjian bersama rakan-rakan kongsi dalam penerbitan dan penciptaan kandungan digital sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Majlis berlangsung petang tadi di Ibu Pejabat Print Plus Narayan Berhad di lapangan terbang lama Brakas. Kerjasama ini akan melibatkan usaha dalam mempromosikan dan menerbitkan kempen Hari Kebangsaan ke-40 melalui seluruh platform multimedia digital. Kami akan mengeluarkan siri buku-buku keagamaan yang mana macam doa-doa pilihan, even mushaf saiz A3 yang istimewa, specially designed for 40th, and then of course kitab Yasin lah yang untuk 40th National Day. Juga diadakan penandatanganan perjanjian dengan Dayang Haja Zainab M.A. Omar, penulis bebas dan berunding bersekutu. 5 keluarga di Mukim Labi pagi tadi menerima sumbangan berupa makanan dan barang keperluan rumah daripada Brunei Gas Carriers BGC Sdn Bhd. Ia merupakan sebahagian daripada projek amali syarikat berkenaan sempena bulan Ramadan. Sumbangan diserahkan oleh Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Leo, pengarah urusan BGC. Ia merupakan inisiatif pelaburan sosial BGC bagi kebajikan komuniti sekaligus membantu meringankan beban keluarga berkenaan. Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam petang kemarin menganjurkan majlis doa kesyukuran bersempena Hari Al-Azhar Al-Sharif sedunia. Majlis berlangsung di Masjid Raja Isri Piranak Jasaleha, Kampung Rimba. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Antara pengisian majlis, tazkirah, tadarus serta bacaan tahlil. Juga diadakan penyerahan derma kepada anak-anak yatim. Selain menyatupadukan para lepasan pelajar Universiti Al-Azhar Al-Sharif di negara ini, majlis juga bertujuan mengukuhkan lagi kerjasama serta silaturahim dalam kalangan ahli Rabita Antarabangsa Alumni Universiti berkenaan. Dua pekerja wanita warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Novi Indrani berumur 31 tahun memegang pasport bilangan E4274274 dan Lestari Wijaja 47 tahun memegang pasport bilangan C68595512. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661334 atau talian Kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Pasukan bola sepak kebangsaan akan menyertai perlawanan antarabangsa FIFA Series di Jeddah, Arab Saudi. Rombongan pasukan bola sepak negara bertolak pagi tadi. Delegasi negara diketuai oleh Presiden FABD Faisal Yusof juga menyertai rombongan dua pegawai Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai pelaksanaan kerjasama FABD bersama agensi kerajaan berkaitan. Pasukan bola sepak kebangsaan akan bertemu Bermuda pada 23 hari bulan dan Vanuatu pada 27 hari bulan.